Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izwa bin Cik Azma. Nombor matrik 13 DEP 20F1024. Bersama ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Afizuddin Afendi, Beng Nur Asarah dan Muhammad Irfan Dania bin Muhammad Nur. Jadi untuk tugasan E4U ini, kami ditugaskan untuk membentangkan tajuk rukun negara. Apakah itu rukun negara? Rukun negara adalah salah satu wadah dalam mengekalkan perpaduan negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan kaum. Kepelbagaian dan perbezaan adalah salah satu perkara yang mudah dalam mencetuskan pergaduhan dan percanggahan sesama sendiri dalam kalangan rakyat. Hal ini berikutan sejarah hitam yang pernah melanda Malaysia, iaitu peristiwa 13 Mei 1969 di mana timbul perbalahan antara kaum. Jadi adanya inisiatif penubuhan rukun negara dalam mengekalkan rakyat boleh hidup dalam keadaan aman, harmoni dan saksama. Berikut adalah 5 prinsip rukun negara. Seterusnya, sejarah pembentukan rukun negara. Kedatangan Inggeris dan dasar emigrasi liberal yang diperkenalkan telah menukar bentuk masyarakat negara ini. Kerajaan Inggeris telah menggalakkan kemasukan tenaga buruh dari China dan India untuk bekerja di lombong dan estet serta berniaga di bandar. Dasar pecah dan perintah kerajaan kolonial Inggeris, ketika 3 kumpulan etnik ini telah dipisahkan dari segi tempat tinggal dan pekerjaan. Kebanyakan orang Melayu tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian, sementara orang Cina tinggal di bandar dan melibatkan diri dalam perniagaan. Orang India pula tinggal dan bekerja di estet-estet, hanya sebilangan kecil sahaja yang tinggal di bandar. Ketiga-tiga kumpulan etnik ini pula dipisahkan dari segi aliran pendidikan dengan mempunyai sekolah aliran masing-masing tanpa sukatan pelajaran atau kurikulum yang sama. Keadaan ini berterusan sehinggalah negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Oleh itu, mesyuarat pertama telah diadakan pada 27 Januari 1970 yang dipengerusikan oleh pengarah Magelang Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Setelah berbincang serta mengkaji sedalam-dalamnya selama beberapa bulan, Majlis Perundingan Negara telah merumuskan bahawa satu ideologi yang mampu mengatasi garis pemisah antara kaum perlu diwujudkan di negara ini. Berasaskan keputusan tersebut, maka lahirlah rukun negara yang telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat pada 31 Ogos 1970 sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan negara. Okey, saya pula akan membentangkan prinsip-prinsip rukun negara. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Melalui kepercayaan kepada agama dan Tuhan, inilah melahirkan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan. Memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan atau perihal agama adalah dilarang sama sekali dan boleh dikenakan tindakan. Hal ini seperti mana yang kita tahu, setiap agama menggalakkan setiap umatnya mempelajari perkara baik sahaja. Jawatan kuasa pengubal rukun negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama boleh memperuntuhkan kepribadian seseorang dan merosakkan bangsa dan negara. Menyadari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Seterusnya, yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara.
berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Puan Agong sebagai ketua negara selaras dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai raja. Sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri. Dan yang dipertua negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja, Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang dipertua negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah memberikan taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di peringkat Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikhendaki menumpukan taat setia kepada raja dan memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga pula, keluhuran perlembagaan. Menekankan rakyat mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikhendaki menghormati dan memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan negara. Perlembagaan negara telah digobal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Oleh hal yang demikian, ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu-gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Keempat pula, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Selain itu, kebebasan asasi juga terjamin bagi semua warga negara Malaysia. Undang-undang negara yang berasaskan perlembagaan perlu diterima dan dipertahankan kedaulatannya. Tanpa adanya undang-undang, maka negara tidak dapat mencapai keamanan disebabkan pembalahan dan jenayah berleluasa. Seterusnya, undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Menerusi kewujudan undang-undang juga, ia akan menjamin kehidupan anggota masyarakat agar dapat hidup dalam suasana yang teratur dan selamat tanpa sebarang bentuk kekacauan. Hak-hak semua rakyat juga boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara seperti mana yang dijamin oleh perlembagaan negara. Yang kelima dan yang terakhir untuk prinsip-prinsip hukum negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Bermaksud berperkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Ia bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara. Hal ini juga mencerminkan imej negara. Sikap baik penting dalam membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin dan bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang berharmoni. Kepentingan rukun negara dalam sebuah negara mencapai perpaduan yang lebih erat. Melalui usaha untuk mencapai perpaduan, semua masyarakat perlulah menanam sikap positif bagi membentuk satu bangsa dan negara supaya kekal sejahtera. Sebagai contoh, pada waktu kini, penularan COVID-19 semakin pesat menyebabkan semua masyarakat perlu bersatu padu mematuhi SOP yang diterapkan oleh kerajaan bagi menangani wabak COVID-19. Kepentingan rukun negara yang kedua, mencipta sebuah masyarakat yang adil.
Semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Hal ini demikian kerana masyarakat yang adil akan mewujudkan negara yang stabil dan masyarakat yang aman. Contohnya, kerajaan mestilah membuka peluang pekerjaan yang banyak kepada semua masyarakat tanpa mengira pelbagai kaum. Kepentingan negara yang ketiga, membentuk satu sikap yang liberal. Semua masyarakat bebas mengamalkan agama dan adat resam masing-masing. Malaysia dikenali di seluruh negara kerana mempunyai kekayaan dalam pelbagai kaum. Walaupun berbeza cara amalan kehidupan sesuatu kaum, kita hendaklah sentiasa menghormati antara satu sama lain dan tidak mementingkan diri sendiri dalam melakukan sesuatu perkara. Kepentingan rukun negara yang keempat, membina sebuah masyarakat progresif. Memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap negara memerlukan masyarakat yang progresif terhadap kemajuan dalam bidang sains dan teknologi selaras dengan perkembangan teknologi terkini. Masyarakat yang progresif terhadap kemajuan ini sudah tentu memberi banyak manfaat kepada negara, contohnya dalam bidang ekonomi. Kepentingan rukun negara yang kelima, iaitu yang terakhir, memelihara satu hidup demokratik. Perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan berpolitik rakyat negara ini asalkan tidak melanggar hak undang-undang negara. Umum mengetahui sistem pemerintahan di Malaysia dijalankan secara demokrasi. Contohnya, semua pilihan raya berlangsung, rakyat sendiri perlulah membuat undian bagi memilih kerajaan dari pelbagai aspek. Ini adalah tujuan utama rukun negara dibentuk. Tujuan utama rukun negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh, menjadikan rukun negara itu sendiri sebagai nadi perpaduan negara. Sehubungan itu, prinsip-prinsip di dalam rukun negara jelas merupakan nadi kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kesejahteraan dan keamanan di Malaysia. Untuk kesimpulan, ikatan persefahaman antara pelbagai kaum yang menjadi tugu penggerak negara yang terpenting. Ikatan ini bukan terbina hanya sekali mata sahaja, ianya memakan masa yang begitu lama. Bagi mewujudkan perpaduan, generasi kita kini seharusnya peka dengan rukun negara dan menghayati erti yang sebenarnya kewujudan rukun negara. Ini kerana rukun negara bukan hanya untuk dihafal atau diikrarkan dan diterapkan dalam kehidupan seharian warga negara Malaysia. Semangat rukun negara ini perlu diteruskan kerana ia sangat relevan dalam menangani krisis negara, tidak kira ancaman daripada dalam dan luar negara. Dengan berpegang teguh kepada prinsip rukun negara, mampu menjadi rakyat Malaysia yang bersatu padu, kukuh, berwibawa bagi menghadapi apa sahaja cabaran. Itu sahaja pembentangan dari kami bagi tajuk rukun negara. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.